Saya semalam baru bersembang dengan sahabat saya Abdul Rahman di Sungai Batang, Arab tu. Kita ilmu kita kurang orang Arab ni otak dia, hafalan dia tinggi. Jadi isunya dia tanya apa masalah, mula tanya tentang sanitize. Saya pernah terang pada tuan-tuan, jadi kita ni bukan tahu sangat. Ustaz dia kata sanitize kita bawa dalam semayang boleh tak, kata dia. Dia boleh cakap Melayu, Syekh Abdul Rahman. Kata boleh. Dalil gitu. Arab dia mesti tanya dalil. Lah dalil, tak ada dalil. Jakim kata boleh. Jadi kata kajian dalam masalah sanitize ni tuan-tuan, alkohol yang ada dalam sanitizer ni sejenis alkohol. Alkohol ni ijma' ulama' pada peringkat awal mengatakan ianya najis, sebab dia dikatakan kategori arak, khamar. Jadi saya tak jelas dia macam tu lah. Saya kata fatwa kata boleh lah, saya tak boleh nak buat kajian sendiri. Ada perkara yang kita kata kena buat kajian sendiri, kita tak mampu, maka kita pegang pada fatwa lah. Jadi dalil kalau ikut arak semua najis. Kalau ditanya dalil tadi, dalilnya arak najis semua. Tapi masalah ni alkohol ni arak ke tidak, maka Jakim salah satu daripadanya, Majlis Fatwa Pulau Pinang antara lainnya, mengfatwakan alkohol ini adalah tidak najis atas alasan dia kata yang mengatakan najis kullu ma'in, setiap yang cair, setiap yang cair yang memabukkan najisun. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Kullu ma'in muskarin najisun. Setiap benda yang mengalir mana cecair yang memabukkan hukumnya najis, maka dituju pada segala arak. Dalam hukum fiqh pun kita belajar tentang penukaran arak kepada cuka. Kalau jadi suci cuka tu dengan sebab arak tu dah jadi cuka. Jadi dia kata okey. Saya kata kalau ikutnya, dia kata bila kaedah dia tak menepati, iaitu dikatakan dia tidak memabukkan. Kajian sains mengatakan alkohol yang dimasukkan pada ubatan, yang dimasukkan pada perfume, ianya tidak memabukkan. Jadi saya tak jelas gitu lah. Saya kata Jakim kata boleh lah gitu. Nak cari dalil ni mana cari? Itu kajian dalilnya, digelak lah. Okey, dia kata kalau najis, dia kata kalau najis lah, dia kata dia aini atau hissi atau maknawi. Saya kata aini apa, dia dah hilang, kata dia. Okey, dah hilang. Dia bukan hilang, dia melekat di badan, sebab dia bercampur dengan gel, bercampur dengan cairan lain, maka dia melekat. Walaupun alkohol ni dia bersifat hilang, walaupun dia hilang, dia hinggap juga sekejap. Nak terang tu saya kata dah, dia tak hilang. Yang hilang alkoholnya, yang lain tu melekat. Jadi kalau kita hukum najis tak sah lah. Kalau hukum tak najis sah. Maka sekarang ni Jakim kata tak najis, selesai. Okey. Orang yang tafakur, dia akan berfikir satu, aku nak pakai ni boleh tak? Mana nas, mana dalil? Itu tafakur, otak Tuhan bagi kan. Kemudian dia tanya, timbul masalah. Darah saja. Saya kata darah aini. Tak, bukan maksud darah aini, kata dia. Maksudnya darah najis ataupun tidak. Saya pun jawab darah bila banyak dimaafkan, tidak najis. Sedikit darah ajnabi ada orang lain, darah sendiri banyak dimaafkan, darah orang lain sedikit dimaafkan. Dia dengar saya cakap gitu, dia pun salam. Orang Arab dia gitu, kalau dia setuju kita, dia shake hand, dia angkat tangan gitu, saya faham lah. Betul, dia kata. Dalil, dia kata. Bila tanya dalil, saya tak tahu dalil. Kita pekah kata gitu. Kita kurang lah dari segi tu. Saya mengaku lah. Dia kata dalilnya Sayyidina Umar, kata dia. Sayyidina Umar dibunuh ketika sembahyang. Ni orang yang digunakan otak untuk berfikir tentang dalil. Dalil ni yang mensahkan kita buat ibadat, tuan-tuan. Ada tafakur, bukan tadabbur lah tu. Jadi ditikam daripada belakang, darahnya keluar banyak, dia sambung sembahyang.
kita dengan orang alim kan, dia pandai dia bawa dalil. Kita jumpa lagi tak bekah tu kan, saya buat dalil ni kurang lah. Sebab kita taklid pada mazhab, dia taklid dan dia cari dalil. Dia kata tu salah satulah daripada dalilnya. Dia tikam, dia terus semayang, maka dia ambil hukum daripada situ. Darah dia kenapa dia tak berhenti, sedangkan darah tu najis, kenapa dia tak berhenti semayang? Patutnya kena berhenti semayang lah, darah keluar. Jadi dia kata kerana di situlah menunjukkan darah sendiri tidak menajiskan, dimaafkan sebenarnya. Jadi kalau kita semayang, keluar darah daripada hidung, basah badan kita dengan darah, teruskan sembahyang sebab darah sendiri. Kemudian kalau darah orang lain, ya, dia dikira kecil, besar tak boleh, maka di situ ijtihad ulama, besar mana. Yang kata kecil tu besar mana? Orang Perak, orang Melayu ni kecil pun dia panggil besar. Saiz sesuatu dia panggil besar atau kecil. Jadi kita tak kata kecil mana. Kecil tu besar mana kecil tu? Tu bahasa orang Perak sama. Sebesar 50 sen. Itu kadar yang diletakkan ulama Jawi, mengatakan bahawa yang kecil darah orang lain terpercik dekat kita tu adalah sebesar 50 sen. Tuan-tuan kena ingat benda tu, sebab dia jadi khilaf. Kalau kita tak faham, tu kata otak yang Tuhan bagikan tafakkur bid dalil, sebab ada dalil. Quran itu dalil kita, hadis itu dalil kita.